Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton berita terkini bersama saya Dayang Nur Syairah Rahim. Saya Nurul Hamizah Zamhari. Sememangnya, tahun 2020 mencatat sejarah. COVID-19 bukan hanya menjejaskan kesihatan manusia sejagat tetapi melumpuhkan sektor ekonomi dunia. Tidak terkecuali, dua ekonomi terbesar dunia iaitu China dan Amerika Syarikat juga turut terkesan. Pasaran saham terjejas, kadar pengangguran melonjak, keparasian tinggi dan beribu-ribu perniagaan terpaksa menutup operasi mereka. Namun, tidak kurang juga bagi sesetengah pihak yang mendapat laba untung dengan situasi yang berlaku. Menyedari impak besar COVID-19 ke atas ekonomi negara, Malaysia juga memulakan langkah sebagai antara negara yang pertama di rantau ini yang memperkenalkan beberapa pakej rangsangan ekonomi bagi mengurangkan kesan COVID-19. Ternyata dengan beberapa pembaharuan pelan perniagaan yang diubah mengikut kesesuaian keadaan pandemik semasa, ada yang menarik nafas lega. COVID-19 membadai ekonomi dunia ke lembah kemelesetan terburuk sejak The Great Depression 1930-an. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diaktifkan seluruh dunia termasuk Malaysia pada 18 Mac 2020 merencatkan aktiviti ekonomi. Bukan sahaja pengeluaran barangan kutipan hasil komoditi seperti getah, kelapa sawit dan petroleum turut terkesan. Walaupun PKP sudah mula dilonggarkan, kesannya terhadap perniagaan masih dirasai sehingga kini. Beberapa sektor utama seperti pelancongan, perkhidmatan, penerbangan dan peruncitan antara yang paling teruk terkesan. Nama-nama megah seperti AirAsia, Malaysia Airlines, Hotel 5 Bintang selain pusat membeli belah seluruh negara terpaksa menutup sebahagian operasi sehingga ramai pekerja terpaksa diberhentikan. Kadar pengangguran meningkat sehingga 5% pada April dan Mei. Individu menganggur meningkat ketara sehingga mencecah lebih 778,000 menyebabkan ekonomi negara menguncup dan mengecil. Kedudukan industri penerbangan di Malaysia dilihat berada dalam keadaan sedikit terjejas walaupun ketika ini Malaysia berada dalam fasa pemulihan ekoran daripada pandemik COVID-19. Fenomena ini menyebabkan banyak syarikat penerbangan di Malaysia seperti AirAsia, Malaysia Airlines dan juga Malindo Air, bahkan syarikat penerbangan di dunia juga turut terkesan. Fenomena ini menyebabkan banyak syarikat penerbangan di dunia terpaksa memberhentikan sebahagian daripada pekerja mereka. Bahkan Malindo Airways sendiri Berhad juga tidak terkecuali dalam mengambil langkah tersebut. Dilaporkan bahawa syarikat penerbangan perkhidmatan penuh hibrida dijangka akan memberhentikan sekitar 2,200 kaki tangan atau lebih separuh daripada 3,200 tenaga kerjanya. Syarikat penerbangan itu juga berkemungkinan akan mengurangkan jumlah pesawatnya kepada 5 buah pesawat Boeing 737 dan 6 turboprop ATR. Pada 9 Oktober lepas, syarikat penerbangan tambang rendah AirAsia Berhad dan AirAsia X Berhad mengesahkan pemberhentian sebanyak 10% daripada 24,000 kaki tangan mereka untuk kelangsungan industri penerbangan yang terjejas teruk kerana krisis COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CEO AirAsia, Tan Sri Tony Fernandez berkata, langkah pemberhentian kerja itu harus dilakukan memandangkan realiti sektor penerbangan yang mengalami kesukaran untuk pulih dalam masa yang terdekat. Pada masa yang sama, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airlines Berhad MAS, Kapten Izham Ismail dilaporkan berkata, syarikat penerbangan premium itu akan memotong gaji pengurusan kanannya sebanyak 10%. Mari kita lihat bagaimana pandangan masyarakat mengenai krisis ekonomi yang sedang berlaku akibat pandemik COVID-19 yang jelas telah menyebabkan ramai pihak turut sama terjejas. Terima kasih Dayang dan Hamizah. Disebabkan kes COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, ramai orang telah kehilangan pekerjaan mereka. Jadi, pada hari ini saya akan menemu ramah seorang pekerja yang bekerja di sektor awam untuk bertanyakan pendapat beliau mengenai isu ini. Bersama saya Puan Syukrih binti Hashim. Baiklah Puan, pada pandangan Puan, apakah kesan yang akan dialami oleh mereka yang kehilangan pekerjaan? Okey, jika tiada keluarga yang tiada simpanan, maka keluarga tu
terpaksa hidup susah untuk mengharungi keadaan seperti sekarang lah. Jadi ini menyebabkan mereka mengalami depresi, mengalami tekanan perasaan yang tinggi yang boleh menyebabkan membawa kepada bunuh diri. Banyak saja yang kita baca di akhbar-akhbar yang terdapat bunuh diri sebab hilangnya pekerjaan. Terusnya, apakah solusi yang perlu kita ambil untuk atasi masalah ini? Mereka tidak boleh membiarkan diri mereka hanyut dengan perasaan yang kecewa. Mereka harus bangkit mencari satu alternatif yang lain untuk menjana pendapatan keluarga balik. Sama ada mereka boleh melakukan pekerjaan seperti berniaga. Sekarang banyak saja perniagaan yang dilakukan secara online. Jadi mereka boleh cuba untuk mencuba sesuatu yang baharu. Mungkin mereka rasa mereka tidak ada bakat, tapi mungkin ada bakat yang tersembunyi. Contohnya seperti memasak. Ada sahaja yang berjaya apabila mereka mencuba untuk menjual pelbagai jenis juadah yang lain daripada yang lain. Itu sudah boleh untuk menjana pendapatan semula untuk menampung keperluan keluarga. Baiklah, terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa Puan pada hari ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Auni Syafiqah dan bersama dengan saya pada pagi ini ialah Ain Syahira yang merupakan lepasan graduan UPM. Selamat pagi Kak. Pagi. Okey Kak, di UPM Kak ambil kos apa tu Kak? Saya ambil kos Sains Bioperubatan. Okey, perubatan ni one of orang panggil kos yang sangat dicari lah musim-musim pandemik ni kan. Jadi apakah plan lah Kak selepas tamat belajar ni? Okey, kalau ikutkan saya ingin mencari pekerjaan lah dalam bidang berkaitan. Okey, adakah musim COVID ni mempengaruhi perjalanan Kak untuk mencari pekerjaan tu Kak? Kalau ikutkan memang mempengaruhilah, memberi impak yang agak besar juga kerana musim COVID ni kita ada PKP kan, jadi ada kawalan pergerakan. Jadi saya untuk bergerak ke suatu tempat khususnya ke zon merah agak terbatas lah. So itu adalah salah satu impak besar COVID yang memang terjejas lah untuk mencari pekerjaan. Dan saya tahu perubatan ni center ni di Kuala Lumpur kan? Betul. Dan di sana pula kita akan ditransfer. Jadi nak pergi ke sana tu pun susah kan? Jadi Kak, apa backup plan lah Kak sebelum mendapat panggilan tu? Okey. Kalau ikutkan sekarang pun saya tengah menjalankan satu perniagaan online shop lah, kira kecil-kecilan sementara mendapat peluang pekerjaan yang berkaitan. So backup plan saya jika tidak mendapat apa-apa pekerjaan ataupun masih kena tunggu turn untuk interview dan sebagainya, mungkin saya akan teruskan online based perniagaan online tu. Jadi Kak, apakah orang panggil kata-kata kepada yang masih belajar graduan dan lepasan graduan? Apakah tindakan diorang semasa musim pandemik ni Kak? Kalau ikutkan untuk yang masih belajar lah, bagi saya kena teruskan belajar supaya habis dan grad on time, supaya anda tidak extend, tidak perlu tunggu untuk grad, supaya lepas grad tu kita dah boleh cari kerja, boleh lanjutkan pelajaran mungkin. Jadi untuk yang bakal bekerja di sektor mana-mana je lah, awam, saya rasa tak ada nasihat sangat, cuma untuk diri saya kita kena cari peluang dan untuk kira mencuburi bidang, mungkin bidang yang lain. Macam saya Sains Bioperubatan, bidang yang berlainan lah. Kiranya kita ni apa-apa kena berusaha cari lebih sikit. Betul. Jadi itulah sedikit perkongsian saya dengan Kak Ain. Okey, terima kasih daripada kami berdua. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nasmalina binti Ruslan. Di sini saya ingin bertanya beberapa soalan kepada Encik. Sebelum tu boleh Cik perkenalkan diri? Okay, nama saya Izzati. Saya merupakan peniaga sebagai usahawan kecil-kecilan menjual sate ikan. Jadi Cik usahawan muda lah kan?
Okey, saya nak tanya beberapa soalan. Tapi boleh Cik bagi tahu saya apa latar belakang perniagaan Cik? Saya panggil Cik Izati lah. Ya. Okey. Latar belakang perniagaan ni niaga seperti barang-barang makanan, juga ABC, sate ikan, ayam botol. Oh. Jadi semasa pandemik COVID ni kan, apa cabaran yang Cik Izati perlu tangani sebabkan pandemik COVID ni? Oh, cabaran pertama je pada segi barang mentah lah. Kita nak kena ambil jauh kan. Bila ada PKP ni, dia orang kata agak sukar lah untuk mendapatkan bahan mentah tu. Jadi pendapatan pun kurang lah. Banyak kurang lah. Oh, kiranya Cik Izati nak dapatkan barang mentah tu bukan dekat area sini lah. Jauh juga lah nak kena tu. Sebab tu kadang-kadang tu berkadang ada ketika terputus sebab tu susah lah. Kita nak tunggu ambil masa yang lama untuk dapat balik kan. Okey, jadi apa yang saya boleh simpulkan, banyaklah cabaran yang Cik Izati perlu hadap kan semasa COVID-19 ni. Jadi sama-samalah kita berdoa semoga pandemik COVID-19 ni cepat berakhir agar semua perniagaan usahawan muda semua dipermudahkan. Jadi terima kasih Cik Izati untuk interview hari ini. Nanti baik sama-sama. Terima kasih.